وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan Wiridul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Berjanji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma sya'allah ufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan Ejeki Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya akan bacakan kitab terjemahan fiqh mazhab, asal Arabnya al-fiqhu alal mazhabil arba'ah, hukum fikih ke atas mazhab-mazhab yang empat, oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi. Ini terjemahan, asalnya kita Arab, saya tak pandai Arab jadi beli yang terjemahan. Pak Ustaz, alah lebih murah daripada handphone. Handphone saya cikai-cikai ni pun 500. Ini kitab tak sampai 500. Tapi 100 jugalah, cuma tak sampailah 500. Beli dekat Shopee 200 saja. Kalau yang Arabnya tak sampai 200. Yang Arabnya kan. Tapi dah tak pandai Arab, bukalah yang Rumi. Ini apa? Penterjemahnya Haji Muhammad Yusof Sinaga, LCMA, rasa berbangsa Indonesia ni. Haji Muhammad Abdul Rahman Saleh Siregar, LCMA, master lah ni. Haji Muhammad Zuhir Shan, LCMA, master juga ni. Cetakan kelima 2017, Perniagaan Jaha Bersah, hak cipta terpelihara. Perniagaan Jaha Bersah, 15 Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas. Oh, kat Johor. Tak tahu punya ada ya. Boleh melawat nanti. Taman Kempas 81200 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim. Oh ya Allah ya Rabbil Karim. Punyalah beli kat Shopee. Rupa kedai kat Johor je. Dicetak oleh Bin Halabi Press. Yang terbitkan Jaha Bersah, yang cetak Bin Halabi Press, Patani, Thailand. Cetak Thailand. Baik, kita baca mukadimah dulu. Dia ada berapa juzuk? Dia ada 5 juzuk. Yang ni 1, 2, 3. Satu lagi buku 4 dan 5. Tak semua perkara lah dikumpulkan 4 mazhab tu, tapi banyak juga. Rasa macam semua juga ni. Tak semua macam semua juga. Baik. Yang mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Sayyidina Muhammad, keluarga serta seluruh para sahabatnya. Amma ba'du. Banyak surat yang telah datang kepada saya dari pelbagai tempat yang meminta agar saya mengkaji semula juzuk pertama kitab fikih yang banyak mengandungi kesalahan, di samping ringkasnya penjelasan di banyak tempat, meskipun banyak kelebihan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih yang lain. Lalu saya mengkaji dengan saksama naskah tersebut sehingga mendapati beberapa hal yang harus diambil perhatian. Hal ini disebabkan tujuan semula pembuatan kitab itu adalah bagi memudahkan pembentukan fikih Islam menurut imam-imam ulama. Tujuan ini mengharuskan mereka untuk menjelaskan hal-hal mujmal dan mubham yang mereka temui. Mujmal ni yang ringkas, mubham ni yang samar-samar. Dari sini timbul sikap tolak ansur terhadap pemilihan kata yang digunakan dalam nas-nas, dalil-dalil yang ada di halaman atas, di atas garis, hingga muncul kesalahan-kesalahan ini. Ketika saya merasakan hal ini, saya dapat menghilangkannya dan menjelaskan hal-hal yang mubham, samar-samar darinya. Setelah mengkaji semula kitab fikih ini dari awal sehingga akhir dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih lain, saya melihat perlunya perbaikan sebagai berikut. Pertama, membuat tajuk-tajuk khas yang berkait rapat dengan setiap masalah bagi memudahkan setiap orang mencari masalah yang ingin dibahasnya dalam kandungan isi. Ini berbeza dengan kitab pertama yang masalah di dalamnya bercampur hingga menyukarkan orang-orang bagi memenuhi tujuan mereka. Kalau yang bercampur tu kena baca sampai habis baru tahu kat mana. Yang ini dah ada isi kandungan. Yang kedua, apa yang terpenting pada saya adalah menulis nas, dalil dua mazhab yang sependapat di bahagian atas lembaran hingga dua mazhab ini terbebas dari satu sisi dan tidak mengandungi kesalahan. Dengan metod ini, cara ini, nampaklah kesalahan metod pertama pada banyak babnya, sebagaimana yang dapat dilihat dalam kitab solat, perbahasan tentang kiblat, perbahasan tentang haid, perbahasan sekitar pembalut dan lain sebagainya yang tidak mungkin untuk saya sebutkan disebabkan banyaknya dan terbatasnya tempat.
dan pembaca tidak memiliki pilihan lain selain merujuk kepada kitab untuk mengetahui di dalamnya mana yang benar dan mana yang salah. Jadi yang pertama tu pada banyak kesilapan, ini diperbaikilah. Yang ketiga, saya telah merujuk banyak kitab fikih berkait rapat dengan banyak masalah dalam kitab ini yang disebutkan di halaman bawah di bawah garis. Biasanya kitab-kitab tersebut menyebutkan sunnah-sunnah dan fardu secara umum. Saya tidak menemui adanya kesalahan dalam hal ini, namun saya menjelaskan hal-hal yang umum ini. Keempat, saya kira suatu keharusan untuk memberikan penjelasan panjang lebar hingga mudah bagi setiap pembacanya untuk mengetahui maksudnya. Saya mencurahkan perhatian khusus dalam dua kitab haji dan puasa agar orang-orang dapat memahaminya dengan mudah. Kelima, saya menyebutkan banyak hikmah tasyri' dalam setiap masalah yang memungkinkan bagi saya untuk menyebutkannya. Sebenarnya saya ingin menuliskan hikmah dari setiap tasyri', namun saya khawatir buku ini akan terlalu tebal hingga menghilangkan maksud dan tujuannya. Ini pun dah tebal, lagi ditambahkan. Hikmah tu apa? Maknanya kelebihan ataupun perkara positif lah, maknanya kelebihan, kepentingan setiap hukum syarak tu, tasyri' tu. Yang keenam, saya berpendapat bahawa saya harus menyebutkan dalil-dalil 4 imam mazhab dari kitab-kitab sunnah yang sahih dan menyebutkan pandangan setiap orang dari mereka. Apa yang jelas, saya telah berusaha semaksimum mungkin untuk menyelesaikan kitab ini dan mengeditnya secara sempurna. Untuk masalah-masalah yang ada di dalamnya, saya buat tajuk-tajuk khas dan menyusunnya dengan teliti sehingga setiap pembaca dapat membaca dan mencari apa yang ingin diketahuinya dengan mudah dan aman dari kesalahan, insya-Allah. Hanya Allah tempat meminta manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Amin. Pengarang kitab. Itulah sedikit. Baik, saya terus tebuk pada masalah yang sembahyang Jumaat. Panjang juga ni. Tapi kalau boleh nak tebuk juga lah. Yang lepas soalannya tentang bilangan solat Jumaat tu kan. Dan juga bahasa Arab. Pembahasan solat Jumaat itu surat 425. Ini juzuk yang berapa tak tahu. Juzuk pertama tu. Hukum solat Jumaat, waktu solat Jumaat, syarat-syarat Jumaat, pengertian kota dan desa, kehadiran wanita dalam solat Jumaat, sejumlah masjid yang melaksanakan solat Jumaat, apakah sah solat Jumaat di lapangan yang luas, jemaah yang menjadikan sahnya solat Jumaat, baik. Jemaah yang menjadikan sahnya solat Jumaat, surat 439. Para imam mazhab bersepakat sependapat bahawa solat Jumaat itu tidak sah kecuali dengan berjamaah. Tetapi mereka berbeza pendapat mengenai jumlah jamaah yang sah melaksanakan solat Jumaat. Sebagaimana mereka berbeza pula pada syarat-syarat jemaah ini. Dan telah kami sebutkan pendapat-pendapat mazhab-mazhab di bawah ini. 29 nota kakinya. 29. Malikiyah, mazhab Maliki mengatakan paling sedikit jamaah yang melaksanakan solat Jumaat itu berjumlah 12 orang lelaki selain imam. Maknanya kalau masuk imam 13. Dan mereka memberikan syarat-syarat. Tapi ada syarat. Mazhab Maliki sembahyang Jumaat 12 selain imam, maknanya 13 lah. Syarat-syaratnya, yang pertama, jamaahnya itu merupakan orang-orang yang wajib melaksanakan solat Jumaat. Mesti orang yang wajib melaksanakan solat Jumaat, bukan yang tak wajib.
Tidak sah apabila mereka itu hamba, anak kecil atau seorang perempuan. Dan masuk dalam 12 orang, 13 orang tu tak boleh. Yang kedua, jamaah adalah para penduduk setempat. Dia mustautin kat situ. Tidak sah jika ada di antara mereka itu mukim yang bertujuan untuk berdagang, atau musafir yang telah berniat mukim selama 4 hari. Mesti mustautin yang 13 orang. Yang ketiga, jamaah harus menghadiri solat dari awal 2 khutbah sampai selesainya solat, walaupun solat yang dikerjakan salah satu mereka itu batal. Walaupun solat yang dikerjakan salah satu mereka itu batal, walaupun setelah salamnya imam dan sebelum salamnya, maka solat seluruh jemaah menjadi rosak. Jadi tak boleh. Dia kena daripada awal 2 khutbah sampai selesai solat, 13 orang tu mesti ada. Yang keempat, jemaah solat haruslah bermazhab Maliki dan Hanafi. Jika mereka itu bermazhab Syafi'i atau Hambali yang mensyaratkan jumlah jemaah itu harus 40 orang, maka solat Jumaat mereka tidak terlaksana kecuali jika mereka mengikuti mazhab Maliki dan Hanafi. Kena niatlah ikut mazhab Maliki atau Hanafi. Tidak diharuskan ketika melaksanakan awal solat Jumaat di desa, di kampung, di taman dihadiri oleh seluruh penduduk desa, tetapi cukup dengan kehadiran sejumlah 12 orang menurut yang rajih, yang kuat. Disyaratkan pada imam harus orang yang mempunyai kewajipan solat Jumaat, walaupun seorang musafir yang telah berniat mukim selama 4 hari. Tetapi dengan syarat mukimnya itu tidak bertujuan untuk berkhutbah. Jika ia mukim dengan tujuan khutbah, maka ia tidak sah menjadi imam. Itulah syarat-syaratnya. Jadi mazhab apa yang boleh kurang daripada 40 orang, iaitu 13 orang, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Baik, Hanafiyah, mazhab Hanafi mengatakan, itu tadi khas untuk mazhab Maliki. Disyaratkan mazhab Hanafi pula, tadi Maliki, mazhab Hanafi pula mengatakan disyaratkan dalam jemaah yang sah melaksanakan solat harus berjumlah 3 orang. Lagi sikit. Tadi Maliki 13, ni 3. Tadi 3 ada belas. Ni 3 je tak ada belas lagi dah. Boleh Ustaz jangan. Ni dah tak PKP, jangan buat kerja. Ustaz Aidil lah dia, jangan. Ustaz Aidil yang kena ni kan. Dalam tauliah suruh mengajar mazhab Syafi'i. Ya tak, ni kalau ada report Ustaz Aidil ni ajar selain mazhab Syafi'i, habis. Kalau yang dengki, ustaz dah buka ustaz punya kelemahan ni. Rupanya tak boleh ustaz dah ajar ni. Nanti saya report. Harap-harap tak adalah report. Ni ilmu sahaja, ilmu pengetahuan sahaja. Ilmu tak masalah kan. Baik. Yang PKP kemarin ni penjelasan untuk PKP kemarin. Kan ada sebab musababnya tu kan. Baik. Dan ada ketika juga boleh juga kita mengamalkan mazhab lain selain mazhab Syafi'i jika ada kesusahan untuk kita mengamalkan. Baik, sambung-sambung sini Disyaratkan mazhab Hanafi tadi, disyaratkanlah jemaah yang sah melaksanakan solat harus berjumlah 3 orang selain imam. 3 orang selain imam. Kalau campur imam 4. Macam tadi 12 campur imam 13. Yang ini 3 orang selain imam, campur imam jadi 4 lah. Walaupun mereka tidak menghadiri khutbah lah, bukan setakat 4 orang tak datang khutbah. Walau seorang berkhutbah dengan dihadiri 1 orang, seorang khutbah khotib, seorang tukang dengar. Kemudian ia pergi sebelum melaksanakan solat, dan setelah itu hadir 3 orang lelaki dan dia solat bersama mereka, maka solat tersebut sah tanpa mengulangi khutbah. Wah, dahsyat betul mazhab Hanafi ni. Ini kalau dibuat ni habis ni, viral ni. Ini betul-betul ini yang kita nak ni ustaz.
Ustaz ni lah yang paling bagus sekali kat dunia. Pasal apa? Pasal memudahkan kita nak beribadat. Itu bukan memudahkan awak, itu mengambil kesempatan nama dia. Pasal apa? Dia tak duduk khutbah, dia main handset lah apa, tengok TV, datang-datang solat dia. Baik, dan disyaratkan dalam solat Jumaat adanya sejumlah lelaki walaupun mereka itu hamba, marda, lupa marda ni, musafir, orang-orang yang buta huruf. Ya Allah ya Rabbi kami, memang betul-betul mudah dipermudahkan mazhab Hanafi ni Orang-orang buta huruf tak tahu baca, atau juga orang-orang yang tulinya pekak. Kerana mereka boleh menjadi imam dalam solat Jumaat. Nampak mazhab Hanafi Ada kalanya untuk setiap orang, untuk semisal mereka orang-orang yang ummi dan orang-orang yang bisu, setelah seseorang dari mereka berkhutbah. Sebab tidak disyaratkan seorang khatib itu harus pula imam solat Jumaat. Tak mesti. Maka untuk kelayakan mereka diawali oleh selain mereka itu adalah lebih utama. Berbeza dengan para wanita atau anak-anak kecil, maka berjamaah dalam solat Jumaat tidak sah. Mazhab Hanafi, perempuan dan kanak-kanak tak sah untuk mereka, kerana tidak adanya kelayakan mereka untuk menjadi imam seperti mereka lainnya yang tadi itu. Dan disyaratkan bagi mereka meneruskan bersama dengan imam sampai sujud yang pertama. Jika mereka meninggalkan imam setelah itu, maka solat mereka sendiri yang batal. Dan imam meneruskannya sebagai solat Jumaat. Jika mereka meninggalkannya sebelum sujud yang pertama tadi, maka batallah solat mereka semua menurut pendapat Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah Disyaratkan pada imam haruslah seorang pemerintah yang memiliki jabatan tertinggi. Itu syarat. Dan tidak ada jabatan lain yang memberinya izin untuk melaksanakan solat Jumaat. Inilah syarat sah dalam solat Jumaat. Mesti pemerintah tertinggi ni. Kalaulah imam itu bukan seorang kepala pemerintahan atau wakilnya, maka solat Jumaat tidak dapat dilaksanakan dan orang-orang harus melaksanakan solat zuhur. Dan dibolehkan bagi siapa yang diizinkan oleh imam dalam solat Jumaat agar menggantikannya, dan itu harus dijelaskan. Tapi kalau dia membenarkan orang yang jadi imam, boleh. Itu mazhab Hanafi. Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mengatakan disyaratkan dalam jamaah yang dianggap sah dalam melaksanakan solat Jumaat itu dengan beberapa syarat. Atau yang pertama, jamaah harus berjumlah 40 orang walaupun itu dengan imam, termasuk imam. Solat Jumaat tidak dapat dilaksanakan jika jumlah jemaah kurang dari itu. Jika jumlah kurang dari yang ditentukan itu, boleh mengikuti imam yang tidak mensyaratkan jumlah itu, dengan syarat yang mengikut itu harus menjaga diri dari sikap talfik, seperti seseorang dalam bersuci harus sepakat dengan mazhab itu. Baik. Jadi kalau boleh, kalau pegang mazhab Syafi'i daripada wuduk tu mazhab Syafi'i. Kalau pegang mazhab Hanafi daripada wuduk tu wuduk Hanafi. Kalau pegang mazhab Maliki daripada wuduk mazhab Maliki Disyaratkan, yang kedua ataupun B, disyaratkan bagi mereka yang dinilai boleh melaksanakan solat Jumaat haruslah orang-orang yang merdeka dan hamba, lelaki bukan perempuan, yang mempunyai beban atas itu, mukallaf. Yang mempunyai beban atas itu, mukallaf. Mukallaf apa? Akil, berakal, baligh, cukup umur, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya, dan sampai seruan agama. Dan penduduk pada satu tempat, dia tu mustautin. Para hamba, wanita-wanita, anak-anak dan musafir tidak dapat melaksanakan solat Jumaat. Tak sahlah kalau dia tu masuk yang 40, tak sah. Baik, C atau yang ketiga, mereka harus meneruskan bersama dengan imam dalam solat yang sah yang mencukupinya dari solat qada, di mana mereka tidak diharuskan mengulanginya kerana suatu uzur sampai selesainya rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang kedua tidak disyaratkan dengan tetapnya jemaah. Bererti mereka kalaupun telah berniat mufarakah dengan imam dan menyempurnakan solat mereka sendiri, maka solat Jumaat mereka sah. Begitu juga jika imam telah berniat mufarakah dengan mereka dan menyempurnakannya sendiri. Namun jika rosak solat salah satu di antara mereka sebelum salamnya imam atau setelahnya, maka solat Jumaat tersebut batal untuk semua.
kerana ketetapan jumlah itu disyaratkan dalam menyempurnakan solat. Jika memungkinkan mereka untuk mengulangi solat Jumaat kerana masih luasnya waktu, maka itu wajib. Kalau tidak, mereka harus melaksanakan solat zuhur. Solat Jumaat kan panjang sikit pasal ada khutbah, kena ulang balik daripada khutbah. Kalau zuhur kan 4 rakaat memang panjang, tapi dia tak ada khutbah. Baik, yang ke D ataupun yang 4, disyaratkan pula jamaah yang mengikuti imam memulai solatnya mengiringi permulaan solat imam tanpa ketinggalan darinya selama waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dan rukuk sebelum iktidal. Mesti muafiklah dengan masbuk. Jika mereka terlambat dari takbirnya imam sampai selama waktu antara takbir mereka untuk ihram dan bangkitnya imam dari rukuk tidak cukup untuk membaca Fatihah dan rukuk, maka solat Jumaat tidak dapat dilaksanakan. Yang penting daripada awal lah solatnya tu, daripada khutbah. Adapun imam jika termasuk jumlah 40 orang, disyaratkan baginya agar melengkapi syarat-syarat yang disyaratkan untuk pengikut. Kalau imam tu termasuk 40, kena ikut syarat-syarat tadilah. Jika ternyata lebih dari 40 orang, maka sah sahaja bagi anak-anak, hamba atau musafir. Kalau kanak-kanak, hamba atau musafir, dia ni tak termasuk yang 40, boleh sah. E ataupun yang kelima, hendaknya imam berniat menjadi imam walaupun dia merupakan anak-anak, hamba atau musafir. Ini kalau 40 orang tadi tak termasuk imam. F ataupun yang keenam, hendaknya bagi para jemaah agar berniat untuk mengikut atau menjadi makmum. Kena niat makmum. Yang ke G atau yang ketujuh, hendaknya jumlah jemaah solat Jumaat harus tetap dari permulaan khutbah sampai selesainya solat. Daripada awal khutbah sampai habis solat Jumaat kena 40 orang. Itu mazhab kita Syafi'i lah. Kita dah baca yang lepas kan. Baik, yang keempat, Hanabilah, yang ini mazhab Hambali, mengatakan disyaratkan beberapa syarat bagi jemaah solat Jumaat. Disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, tidak kurang jumlah mereka dari 40 orang walaupun itu dengan imam. Sama dengan mazhab kita, mazhab Hambali. Yang paling ringkas tadi Hanafi, 4 orang termasuk imam. Yang sederhana tadi, sederhana pun tak sederhana, kira sikit juga tu, 13 orang, 12 campur imam jadi 13. Mazhab Maliki, Baik, mazhab Hambali 40 orang walaupun dengan imam. Yang kedua, jamaah adalah orang-orang yang memiliki kewajipan untuk melaksanakan solat Jumaat dengan sendirinya. Iaitu lelaki yang merdeka, baligh dan penduduk setempat yang dibolehkan untuk melaksanakan solat Jumaat. Tempat tersebut adalah negeri yang biasanya terdiri dari bangunan-bangunan. Maka tidak sah jika jemaah solat Jumaat itu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, musafir, orang yang mukim dan bukan penduduk setempat. Juga tidak pula penduduk dari luar negeri setempat, walaupun wajib atasnya untuk mengikut sebagaimana terdahulu. Ini syaratnya macam sikit-sikit macam mazhab Syafi'i, bukan sikit-sikit, setakat ni sama. Yang ketiga, hendaknya jemaah itu dapat menghadiri khutbah dan solat, tidak disyaratkan untuk hadir pada semua solat. Maka kalaulah 40 orang telah menghadiri khutbah dan sebahagian solat, kemudian mereka bubar, mufarakah lah, setelah datang pengganti mereka, maka sah solat. Adapun jika kurang jumlahnya dari 40 orang ketika solat berlangsung sebelum kehadiran jemaah yang melengkapinya, maka solatnya batal. Dia 40 orang, 20 ni dia tak solat sampai habis. 20 orang lagi masuk sembahyang jadi 60. 20 orang ni keluar sembahyang sendiri. Bukan keluar masjid, maknanya dia niat sembahyang sendiri. Itu boleh. Jadi apa nama ni, kalau 20 orang, cukup 40, tak boleh keluar langsung semua. Kena tunggu 20 orang tu masuk, barulah 20 orang baru boleh sembahyang sendiri. Dia kena lengkap tu, macam tu pula. Baik. Wajib mengulangi solat Jumaat jika memungkinkan, terkecuali jika para makmum itu melihat berdasarkan mazhab mereka bahawa solat Jumaat itu sah dengan jumlah jemaah sebanyak 12 orang. Itu dia sebut mazhab Maliki lah ni.
Kemudian kuranglah jumlah yang 40 sehingga menjadi 12 orang, maka solat mereka tidak batal. Jadi kalau tak ada orang nak ganti tadi, kena niat mazhab Maliki tadi lah. Dan wajib atas imam menggantikan salah satu dari mereka yang solatnya telah sempurna, adapun ia solatnya batal, di mana dalam mazhab mereka disyaratkan 40 orang. Kalaulah makmum berpendapat harus jumlah 40 orang dan imam tidak berpendapat demikian, kemudian jumlah mereka berkurang dari 40 sebelum hadirnya jumlah yang melengkapi, maka solat menjadi batal atas semua. Itu mazhab Hambali. Baik. Itu je lah penjelasannya tentang bilangan, bilangan jemaah. Jadi apa nama ni tadi, kalau andai kata yang PKP tu kan, jadi itulah sandarannya. Mazhab kita Syafi'i tak ada qaul dhaif kurang 40, tak ada, memang 40. Tetapi mazhab lain iaitu mazhab Maliki 13 orang, 12 tak termasuk imam. Kalau masuk imam 13 lah. Dan maknanya 12 lah, tak termasuk imam. Maknanya kalau masuk imam pun boleh 12 orang. 12 orang lelaki selain imam. Kalau campur imam 13 lah, betul lah, 13 Kalau yang mazhab Hanafi lagi sikit, 3 orang tak termasuk imam. Kalau campur imam 4 orang lah. Baik. Dan mazhab itu dari segi bilangan. Mazhab Maliki itu masih lagi penduduk setempat, mustautin, dan apa nama ni, orang yang wajib melaksana yang 13 orang tu mesti orang yang solat Jumaatnya, solatnya sah lah, solatnya tu sah. Tapi kalau mazhab Hanafi dah lah 3 orang tak termasuk imam, kalau campur imam 4 orang. Lepas tu yang buta huruf pun sah. Yang 4 orang ni buta huruf sah. Buta huruf apa makna? Tak pandai baca lah. Bacaannya tak apa-apa. Asal baca. Ya tak? Asal baca. Budak kan suruh hafal Yasin daripada kecil, contoh kan. Hafal tu hafal, tapi tak macam tu lah Yasinnya. Budak ni dah hafal Yasin ni, ya. Baca, sekali baca engkau memang betul-betul dihafal aja. Bacaannya tu kira bukan surah Yasin lah macam tu. Panjang pendeknya kan, dengungnya apa hilang semua. Izhar aja semua jadinya. Main bantai izhar aja semua. Kan. Dahlah mat-matnya semua hilang semua. Tak berani saya nak ngajuk kan ayat Quran. Baik-baik baca yang betul tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun tak macam tu dah. Yang namanya budak kalau ngapal ni, kalau tak disemak betul-betul lah, sayang dia tu dah kekuatan untuk hafal tu dah kuat, bagus, tapi kita ataupun gurunya tak tekankan tajwid, maka yang dihafalnya tu yang tak bertajwid. Sayang, rugi. Kadang bukan budak, dah dewasa, dah remaja pun ada yang macam tu. Pernah sekali berlaku dekat surau, tak payah sebut lah surau mana, yang kenal pula. Dipanggil untuk jadi imam, apa nama ni, dia tu hafiz Quran, nanti dipanggil lah untuk jadi imam tarawih. Konon-konon nak apa nama ni 30 malam atau 29 malam Ramadan tu, nak dikhatamkan 30 juzuk konon-kononnya. Sekali panggil, dah panggil dibaca, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini nama hafiz Quran. Kira memalukan hafiz-hafiz Quran yang lain lah. Dia punya baca tu bukan nak kata baca Quran tak berani. Saya nak ngajuk pun tak berani. Dia laju. Laju.
Kalau laju bertajwid, contoh Fatihah, kalau nak laju lah Fatihah tapi masih bertajwid dan sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cepat yang sah. Kalau lagi cepat daripada itu, tahulah. Dia baca lebih cepat daripada itu. Itu Fatihah. Boleh kita, sebab kita dah hafal Fatihah, boleh tahu lagi lah, oh ni Fatihah ni sebutan dia kan. Surah Al-Baqarah masuk Ali Imran masa apa, dah tak tahu apa yang dibaca, huruf apa disebut. Yang laju je. Ya Allah ya Rabbi Karim. Lagu tu tak ceritalah, dah tak berlagu. Kalau berlagu lagi tu sedap juga. cuma apa, stil laju lah kan, tajwid tu kan. Baik, jadi kalau nak apa nama ni, hantar anak untuk hafiz Quran, semak. Pastikan gurunya tu menekankan tajwid. Kalau tidak, sayang, anak kita dah ngapal-ngapal, rupanya hafal yang tak bertajwid, rugi, sayang. Baik, masuk isyak ni azan tu sambung sikit.
Baik, sambung sikit ya. Baik, yang kedua saya nak bacakan syarat-syarat dua khutbah dalam solat Jumaat. Apakah muka surat 443. Apakah disyaratkan dengan menggunakan bahasa Arab dan apakah disyaratkan pula pada keduanya itu niat? Disyaratkan beberapa perkara dalam dua khutbah Jumaat. Yang pertama, khutbah harus didahulukan dari solat, mesti ya. Dan tidak dikatakan dua khutbah apabila keduanya diakhirkan setelah solat, sebagaimana kesepakatan tiga imam mazhab. Berbeza dengan pendapat ulama Malikiyah. Lihatlah mazhab mereka di bawah ini. Mazhab Malikiyah atau mazhab Maliki mengatakan jika dua khutbah itu diakhirkan setelah solat, maka solatnya sahaja yang harus diulang. Kedua khutbah tetap sah dan tidak perlu mengulanginya, dengan syarat agar mengulangi solat sebelum keluar dari masjid dengan tidak mengakhirkannya. Adapun jika ia tidak mengulanginya sebelum keluar dari masjid atau telah berlalu lama sebagaimana ukuran yang berlaku sebelum mengulanginya, maka dia wajib mengulangi dengan mengikuti dua khutbah dan mengulangi solat Jumaat setelahnya. Yang kedua, syarat dua khutbah itu niat khutbah. Jika seseorang berkhutbah tanpa mendahului dengan niat, maka khutbahnya tidak sah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hambali. Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah mengatakan sesungguhnya niat itu bukanlah syarat yang menjadikan sahnya khutbah. Kecuali bagi ulama Syafi'iyah, mereka mensyaratkan agar tidak melakukan insiraf atau hal yang menyimpang ketika khutbah berlangsung, walaupun ia hanya bersin dan mengatakan Alhamdulillah, maka khutbahnya batal. Bukan sebab bersin, sebab sebut Alhamdulillah tu. Bersin tu tak batal lah. Yang sebut Alhamdulillah tu diam-diam je. Syarat sejenis ini tidak seorang pun yang menyepakati mereka. Baik. Yang ketiga, agar disampaikan dengan bahasa Arab. Ni. Sebagaimana penjelasannya secara rinci dalam mazahib, lihatlah di bawah 32 nota kakinya. Hanafiyah, mazhab Hanafi mengatakan khutbah tanpa menggunakan bahasa Arab itu dibolehkan, walaupun seseorang itu mampu dalam berbahasa Arab, apakah kaum itu Arab ataupun bukan Arab. Mazhab Hanafi boleh khutbah selain bahasa Arab. Mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali mengatakan tidak sah khutbah dengan tidak menggunakan bahasa Arab jika seseorang itu mampu. Jika ia tidak mampu dengan menggunakan bahasa yang lain yang ia kuasai. Kalau tak mampu bahasa Arab, gunalah bahasa lain. Apakah kaum itu Arab atau bukan? Tetapi ayat-ayat Al-Quran itu merupakan rukun dua khutbah, tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain. Maka gantinya dapat berupa zikir apa sahaja dengan bahasa Arab. Jika ia tidak mampu, maka ia diam dan membaca ayat sebolehnya. Jadi mazhab Hanafi tak sah khutbah melainkan bahasa Arab kalau mampu. Kalau tak mampu, boleh bahasa lain. Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan disyaratkan hendaknya rukun-rukun dua khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab. Tidak cukup dengan bahasa lain ketika ada kemungkinan untuk belajar. Kalau boleh belajar bahasa Arab, wajib khutbah bahasa Arab. Apabila tidak memungkinkan berkhutbah dengan bahasa selain Arab, ini jika kaum tersebut adalah bangsa Arab. Adapun jika kaum itu selain Arab atau Ajami, bukan Arab lah, tidak disyaratkan harus melaksanakannya dengan bahasa Arab secara mutlak. Jika memungkinkan seseorang untuk belajar bahasa Arab selain ayat-ayat dalam khutbah, maka ia harus menyampaikannya dengan bahasa Arab. Kalau boleh belajar bahasa Arab, wajib belajar dan khutbah bahasa Arab. Kecuali jika tidak mampu untuk itu, tak mampu, dah belajar-belajar tak pandai juga, satu kampung tak pandai bahasa Arab. Contohlah, kampung mana? Entah berentah, tak tahulah kampung mana.
Mungkin barangkali bukan orang planet bumi, mungkin makhluk planet lain, mungkin. Maka sebagai gantinya adalah berzikir atau berdoa dengan berbahasa Arab. Jika tidak mampu untuk itu pun tak mampu dah, berzikir dengan doa bahasa Arab pun tak mampu, maka ia hendaknya berdiri membaca ayat sekadarnya dan tidak diterjemahkan. Sedangkan selain rukun-rukun khutbah maka tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab, tetapi itu sunat. Hukum asalnya wajib juga bahasa Arab, kecuali tak mampu. Baik, Malikiyah, mazhab Maliki mengatakan disyaratkan dalam khutbah itu agar disampaikan dengan berbahasa Arab, walaupun itu kaum A'jami, bukan orang Arab, yang tidak mengetahui bahasa Arab. Dia tak pandai bahasa Arab, dia tak pandai, tak faham pun bahasa Arab. Mazhab Maliki kata wajib bahasa Arab. Kau bacalah, tulislah. Kau tak, tulisan Arab pun tak pandai baca, kau tulis ikut tulisan kau. Tak. Kan? Macam apa nama ni? Laksamana pula. Laksamana Doremi apa? Apa nama ni lupa pula. Bujang lapuk apa? Apa bujang lapuk? Pendekar bujang lapuk. Tulis ni ai mambang tanah, mambang air, mambang angin, mambang apa satu lagi? Tanah, api. 4 mambang. Apa lagi? Bersatulah apa benda lah juga. Bersatulah yang mambang itu kan. Dah habis semua, dah tulis, dah. Cuba baca balik. Baca balik. Yang seorang hai mambang kuning, hijau, hitam apa benda bagai. Yang seorang mambang apa entah. Yang lain yang disuruh tulis, lain yang dibaca. Jadi kau tulis apa? Tengok, ya Allah. Gambar kartun, gambar orang lidi kesnya. Yang ni lukis apa pula? Entah apa-apa. Rupa buta huruf. Jadi kau tak tahu bahasa Arab, tulislah bahasa Arab tu ikut kau punya tulisan. Kan? Bismillah, contohlah BISMILL. Asalnya haram. Ayat Al-Quran ditulis tulisan Rumi tu. Tapi dah jenis tak boleh nak belajar tak pandai. Baik. Jika tidak didapatkan di antara mereka orang yang mampu untuk berbahasa Arab untuk memenuhi syarat khutbah, maka hilanglah kewajipan solat Jumaat atas mereka. Dah, kau tak pandai bahasa Arab, tak payah solat Jumaat, kata Imam Mazhab Maliki. Terus. Kau nak solat Jumaat bahasa Arab? Tak pandai? Tak pandai. Dah, sembahyang Zuhur. Gitu aja. Imam Maliknya ni kan. Baik. Itulah 4 mazhab berkaitan dengan bahasa Arab. Tak panjang sangat, pendek je. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Jadi kita ni bukan kat Johor je lah, seluruh Malaysia khutbah bahasa Arab ni rasanya bukan mazhab kita Syafi'i ni. Sebab kalau mazhab kita Syafi'i tak pandai belajar Arab kan. Jadi maknanya kita ambil juga bahasa mazhab lain. Mazhab apa? Mazhab Hambali. Mazhab Hanafi. Khutbah tanpa menggunakan bahasa Arab itu dibolehkan walaupun seseorang itu mampu dalam berbahasa Arab. Tak kiralah orang Arab atau bukan Arab. Jadi jangan terkejut kalau ada orang khutbah bahasa Inggeris. Alhamdulillahil qail. All brothers. Wah, all brothers. Ganjat tak tidur semua hari tu cuma. Biasa ngantuk. Berat je mata. All brothers tu. All brothers. Aku salah dengar ke aku mimpi ke apa ni? Betul. All brothers ni kata. Dah bukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan dah. All brothers. Kau ganjat. Apa ni bahasa Inggeris? Melayu boleh. Bahasa Inggeris tak boleh pula. Tapi jangan buatlah. Itu contoh aja. Boleh tu boleh, cuma jangan dibuat, nanti kan jadi huru-hara pula. Lebih-lebih huru-hara dipanggil ni Ustaz Aidil kata boleh. Dah habislah Ustaz Aidil lagi kena. Baik, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali kena bahasa Arab kalau mampu. Mazhab Syafi'i kena bahasa Arab kalau mampu. Mazhab Maliki kena bahasa Arab. Kau tak mampu, kau tak payah sembahyang Jumaat. Engkau mazhab Maliki.
Jadi yang paling ringan tu mazhab Hanafi lah bab sembahyang Jumaat, bab apa khutbah bahasa Arabnya tadi. Kalau yang tadi yang bilangan tu yang paling ringannya iaitu mazhab Maliki. Tapi pada bab bahasa Arab ni mazhab Maliki tegas. Dia macam itulah. Boleh tak ustaz kita untuk apa bab bilangan Jumaat kita pegang mazhab Hanafi, 4 orang, kemudian dari segi bahasa Arabnya tu kita pegang mazhab apa nama ni Hanafi, kan? Maknanya lain-lain. Macam mana tadi? Yang sikit berapa orang? Yang paling sikit Maliki kan? Maliki. Boleh tak? Kalau mazhab kita Syafi'i tak boleh, tapi kalau mazhab lain boleh. Maknanya dalam satu ibadat lain-lain mazhab dipakai itu, kalau mazhab lain dibenarkan, itu panggil talfiq. Talfiq, ya. Kalau mazhab kita Syafi'i tak dibenarkan. Kalau daripada awal kita mazhab Syafi'i sampai akhirlah mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain dibenarkan untuk talfiq. Saya lupa tu mazhab apa, Jadi maknanya sekurang-kurangnya kita tahulah, hukum tu, kita pun nak sembahyang Jumaat lapanglah dada, taklah sempit. Aduh, ya soalan. Ya. Boleh. Maknanya dia campur-campur mazhab. Itu talfiq lah. Dibenarkan dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i tak dibenarkan dalam kitab Tawdihul Adillah. Kiai Muhammad Syafi'i Hazami kata mazhab kita Syafi'i tak membenarkan, haram talfiq dan tidak sah. Maknanya dia daripada wuduk dia Syafi'i, terang nanti solat dia ikut mazhab lain pula, khutbah kan dia ikut mazhab lain. Itu mazhab kita Syafi'i tak membenarkan talfiq, bercampur-campur macam-macam mazhab. Tetapi mazhab lain, saya lupa mazhab apa, nanti cuba carilah. Dah habis baca semua ni mesti jumpa kan. Bila habis ni tu tak tahulah. Tapi ada mazhab selain Syafi'i membenarkan talfiq. Maknanya wuduk mazhab lain kan sembahyang mazhab lain, atau khutbah mazhab lain kan sembahyang mazhab lain dibenarkan. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan. 2 perkara tentang khutbah Jumaat, iaitu tentang bilangan dan juga tentang bahasa Arab itu. Jadi lepas ni andai kata berlakulah apa nama macam PKP itu, tahulah kita hukumnya begini, dan juga yang sedang berlaku tak tahu sampai bila, yang bahasa Arab tak di apa rukun khutbah bahasa Arab tu memang rukun-rukun khutbah bahasa Arab ada, alhamdulillah. Lepas tu apa ittaqullah, ayat Quran, doa untuk Islam tu semua bahasa Arab. Tetapi pada pesan tu lepas ittaqullah tu bahasa Melayu. Itu yang jadi masalah tu. Kalau asal mazhab kita Syafi'i, kalau muktamad pesan untuk apa nama orang Islam tu ittaqullah sampailah rukun yang seterusnya tu pun bahasa Arab. Tetapi apa nama ni ternyata kita bahasa Melayu. Tujuannya asal tujuannya tu supaya fahamlah, supaya faham apa yang disampaikan. Jadi itu dah bukan qaul muktamad lah. Dia dah apa nama ni, bukan setakat bukan qaul muktamad, malah sudah masuk mazhab lain, menggunakan mazhab lain, supaya apa, orang fahamlah. Tujuannya tu supaya faham. Dah lah ngantuk, tak faham pula, lagi-lagi lebih-lebih lagi lah jadi alasan kan. Yang faham pun ni bahasa Melayu pun tidur lagi lah. Yang tak faham, awak kenapa tidur? Bahasa Arab tak faham, tidurlah. Bahasa Melayu dah ni pun tidur juga kan. Apa nama ni, Hambali. Maksudnya tak.
Kita sangka baik macam tu lah. Sebenarnya bayar zakat, kita apa nama ni, berpegang pada mazhab lain kan, iaitu duit. Kalau asal mazhab Syafi'i, kalau muktamad makanan ruji, makanan tempatan. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita tak dapat menjalani mazhab kita sendiri, kita berpegang pada mazhab lain ya. Dan ada hadis Rasulullah, perpecahan umatku adalah satu rahmat. Hadis tersebut disyarahkan perpecahan dari segi fikih, dari segi mazhab fikih, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Perpecahan itu satu rahmat, satu kelebihan lah, satu hadiah atau anugerah daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Semua mazhab kita boleh pakai, ikut kesesuaian kita lah. Yang penting kita belajar. Dan apa nama ni, bukan kelemahan mazhab tu, tapi kelemahan kita boleh berpindah mazhab lain untuk sesuatu ibadat tu Baik. Dan satu lagi hadis, umatku pecah 73, itu yang semuanya masuk neraka kecuali satu sahaja masuk syurga. Itu dari segi tauhid. Dari segi tauhid tak boleh pecah, hanya ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah yang diterima. Manakala dari segi fikih, dari segi syariat, ada 4 mazhab yang boleh kita pegang dan kita amalkan. Ya, kita wajib taklid. Ya. Baik. Dari segi macam tadi kita dah tahu hukum-hukum dan mazhab-mazhab ni tadi. Adakah perlu setiap kali nak sembahyang Jumaat tu kita taklid? Kalau dapat kita niat taklid, baguslah. Kalau ingat, kalau tak ingat, aku bertaklid mazhab lain, macam tu. Tak ingat juga, terlupa, tak apalah. Dari segi dia kira orang awam. Kita ni kira orang awam. Orang awam ni kira tak bermazhab. Tak bermazhab tu apa? Dia kalau ada mazhab lain yang kena dengan perbuatan dia tu, itulah kesahan ibadat dia tu. Itu bahayalah. Kalau tak ada mazhab pun yang mengatakan perbuatan dia tu sah, tak sah kan. Tapi kalau dia buat tu kena dengan mazhab ni, walaupun dia tak tahu, sah juga. Itu kelebihan lah. Dari segi fikih, dari segi syariat ni Allah Ta'ala beri keluasan. Cumanya kalau tak kena dengan 4 mazhab, dia buat juga, tak sah lah ibadat dia, rugilah kat situ. Jadi yang bagusnya kita belajar, sekurang-kurangnya kita tahu. Tak ingat tu nombor 2 lah. Kan? Nak ingat tiap-tiap kali sebelum sembahyang Jumaat cuma bilangan yang paling sikit Maliki. Okey. 4 orang. Okey. Kalau nak lebih sikit, Hanabilah, Hambali, 13. Itu bilangan. Yang bahasa Arab tadi, jangan Maliki, Maliki street bukan street kan. Hambali kata boleh berbahasa selain bahasa Arab walaupun pandai bahasa Arab. Pegang macam tu sebelum sembahyang Jumaat kan. Itu lagi bagus. Kalau tak ingat, lupa, dah. Ya Allah, aku bertaklid mazhab lain dah. Tak ingat langsung nak bertaklid, dah lah. InsyaAllah mudah-mudahan sah lah kat situ. Itu kemudahannya lah. Cukuplah kadang tuan-tuan. Tak ada soalan lagi Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca atau dengarkan sama jadi manfaat untuk isteri dan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beli kitab ni. Lebih murah dari handset. Lebih murah daripada handset, tapi manfaatnya besar. Handset tu apa? 2 tahun pakai dah rosak. Kecuali iPhone lah. Tapi iPhone pun walaupun tak rosak, tapi nak kena update dah tak boleh update dah 2 tahun je. Pun ada kekurangan juga kan. Jadi tuan-tuan boleh baca sendiri, sebab dia bertulisan bahasa Rumi. Tulisan Rumi bahasa Melayu Malaysia. Kalau tak faham tu bolehlah tanya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa
ويا نجاة التائبين وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم